tuan-tuan tadi tak sempat niat i'tikaf, kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung bacaan kitab kita Khuluqul Muslim dalam bab pemurah. Kita dah baca dah ya. Banyaklah kita baca bab pemurah ni. Banyak kita dah baca sebelum ni ya, tentang bagaimana apa yang dikatakan tentang pemurah. Kenapa Allah sangat menyukai ya orang yang pemurah dan sangat dibenci orang yang bakhil, orang yang kedekut, tahi hidung masing kita kata kan, kedekut melampau. Ya. Dan kita ini disuruh, agama ajar kita akhlaknya ialah pemurah. Ya. Akhlak orang Islam ni dia pemurah. Betul tuan-tuan. Kita ni orang Melayu lah kan, Melayu Islam ni kita ni sangat pemurah dan mudah bersimpati. Ada sekali tu kan, masa saya kat Melaka lah, berjalan satu pasaraya yang besar kat Melaka tu, berhentilah dekat kedai makan dalam tu. Berhenti kedai makan dalam tu, makanlah dengan anak, dengan rumah ni. Masuklah ada seorang Cina yang OKU. OKU tu maknanya dia bisu, dia tak ada cakap. Dia pergi meja ke meja, dia bawa kertas. Dia bawa apa? Macam file tu tunjuk. Isyarat bahawa dia ni orang upaya minta derma, minta sedekah. Dalam kedai tu, dia sebab kedai pasaraya ni campur, yang bukan Islam pun ramai dalam tu. Dia pergi ke meja-meja yang bukan Islam ni, seorang pun tak layan dia. Seorang pun tak tahu dia. Bila dia pergi pada orang kita Melayu Islam ni, orang kita tak pandang lah, terus bagi je. Saya perhati je tengok. Ya, walaupun dia satu bangsa, walaupun mungkin satu agama, tapi pemurah tidak ada. Tapi Islam ni berbeza. Itu Islam ni Allah latih kita ni untuk kita ni mudah simpati. Ya, itu kehebatan kita ni. Tuan-tuan pun macam tu juga. Tiap kali lalu tabung masjid tu tak pernah tabung tu tolak ke tepi kan. Mesti masuk dulu baru tolak kan. Iya ke? Ya. Jadi macam itulah. Masjid ni kalau tuan-tuan tak bantu, banyak program tak boleh buat. Tapi kenapa masjid ni imarah? Macam-macam program buat. Sebab sumbernya daripada poket tuan-tuan dan puan-puan semua. Tak kedekut. Itulah yang kita nak. Jadi sebab tu dalam bab ni ya, salah satu perkara yang menjadi dimasukkan dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ni ialah pemurah. Ya. Baik, kita sambung. Manusia tidak akan berjaya dalam sesuatu ujian kecuali apabila hubungan antara satu dengan yang lain dia kuat. Kita ni ya, Islam ni dia kuat atas kesatuan. Jamaah dia panggil. Jama'i. Jemaah ni dia kena ada. Islam ni dia kuat dengan jemaah. Kalau kita berpisah, kita tidak berada dalam jemaah, maka kita akan apa? Kita akan mudah dimusnahkan oleh musuh. Kenapa Palestin tu sampai sekarang Israel tak dapat lagi nak tawan Gaza tu?
Sebab kesatuan mereka kuat. Dia bukan sebab tentera Al-Qassam tu saja yang melawan. Ya, seluruh penduduk Palestin sama. Mereka membantu dalam keadaan mengikut keupayaan. Dia tak semestinya semua masuk tentera Al-Qassam. Dia mesti ada bahagian-bahagian dia. Umpama kita ni, jemaah kita ni, umpama bangunan. Bangunan tu kalau nak susun batu bata tu, mesti ada yang berada di bawah dan mesti ada yang berada di atas. Mana ada batu bata semua kat atas belaka, bawah kosong. Jadi, begitulah kita ni. Kita ini kuat apabila kita atas kesatuan. Bersatu padu. Macam mana nak bersatu padu? Maknanya kita ni saling kasih mengasihi. Ya, yang ada duit, yang berada, dia kasih kepada yang susah, yang kurang berada. Saling bantu-membantu. Maka kuatlah Islam ni. Sehingga tidak ada satu pihak yang sengsara atau terbenam dalam kemelaratan. Dan tidak membiarkan orang menggunakan hartanya untuk kepentingan peribadi. Ya? Kita ni memang begitu. Mana-manalah ada yang berharta, ada yang sederhana dan ada yang rendah taraf hidup dia. Yang taraf hidupnya yang rendah perlu dibantu oleh yang berada dalam kedudukan yang mempunyai harta yang lebih. Dia tak boleh harta ini kita kata kita punya 100% kita punya. Maka kitalah yang nak belanja ke mana kita suka terpulang. Tidak. Islam dia bukan begitu. Islam ni harta tu walaupun di atas nama hak milik kita, tetapi ada sebahagian kecil. Sebahagian kecil dia bukan banyak. Sebahagian kecil itu adalah hak orang lain. Itu dipanggil zakat. Harta kita 100% kita ada. Contohnya ada 100,000. Itu kita punya. Tetapi daripada 100,000 tu ada 2,500 bukan kita punya. Makna kita punya berapa? 97,500 itu kita punya. Tetapi 2,500 adalah hak orang lain. Islam minta sikit je. Bukan minta banyak pun. Tapi ini pun ramai orang kedekut. Ramai orang ada harta tak nak keluarkan zakat. Ya, sebab apa? Sebab bimbang hartanya kurang. Islam meletakkan hukum untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu. Antaranya ialah membangkitkan jiwa supaya membuat kebajikan, suka tolong dan membuat baik pada orang lain. Ya, Islam ni diajar begitu. Kita ni kena banyak buat benda baik, banyak tolong orang. Ya, jangan pandang diri kita je. Jangan pandang lepas diri kita je. Ya, kita kena pandang juga orang lain yang memerlukan. Jika sifat derma menjadi amalan dalam masyarakat, maka hasilnya bukan hanya orang yang lemah dan miskin saja yang dapat hasilnya, tetapi hasil itu akan kembali kepada orang yang telah mengeluarkan hartanya dan jiwanya akan tenteram. Mereka akan dikasihi oleh Allah. Kalau orang ni yang ada harta, dia bagi ke orang, beri sumbangan, beri sedekah. Walaupun kita nampak dari segi zahirnya orang yang terima sedekah tu dapat. Kita bagi ke orang 2,000. Kita nampak orang yang terima tu dapat 2,000. Kita kurang 2,000. Zahirnya begitu. Tetapi dari segi sebaliknya, Islam ajar bila kita bagi, yang dapat manfaat, kita yang memberi pun dapat manfaat. Kita bagi ke orang macam kurang, tapi manfaat itu kembali kepada kita. Seperti mana firman Allah dalam surah Muhammad, ya, ayat 38. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Ingatlah Allah kata, kamu ni adalah orang yang bertabiat demikian. Ya, kita ni bertabiat demikian tu maksudnya apa? Kita ni memang asal kita ni bakhil. Asal kita ni, semua manusia ni dia ada sifat kedekut. Asal kita begitu. Tetapi kamu diseru untuk menderma dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. Tapi walaupun asal kita ni, sifat kita ni kedekut, tapi Islam aja bagi sikit. Bagi juga. Ya. Maka ada antara kamu yang bakhil. Bila Allah suruh bagi sumbangan, bagi sedekah apa semua, kedekut juga. Tetap kedekut. Tapi ramai yang tak kedekut. Ramai yang sanggup bagi, tapi ada juga yang kedekut. Ya. Padahal siapa yang berlaku bakhil, siapa yang kedekut ni, maka sesungguhnya dia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri.
Dia kedekut nak bagi, dia bukan kedekut tu dia untung. Dia tak bagi jadi dia selamat. Harta yang dia ada tak terusik, dia selamat. Tak, Allah kata sebenarnya dia telah berlaku bakhil untuk diri dia sendiri. Bakhil apa? Bakhil daripada dapat rahmat Allah. Bakhil daripada apa? Dapat apa? Dapat nikmat, dapat rezeki yang diberkati oleh Allah. Harta kita memang ada, tapi harta kita bukan harta yang Allah berkati. Harta kita tak diberkati. Jadi, kedekut tu kembali kepada siapa? Kembalilah kepada kita. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya. Allah ni ghani. Sifat Allah ni kaya. Allah ni kalau dia bagi, Allah bagi 1000, tak kurang pada Allah 1000. Ya? Dan kita ni fuqara, kita ni fakir. Kita ni sangat miskin. Sebab apa? Sebab kita miskin, sebab tu kita perlukan Allah untuk dapatkan rezeki. Allah kaya. Ya? Allah, ya, kalau Allah bagi kat kita, katalah Allah beri pada kita rezeki yang melimpah, tiba-tiba kita dapat 1 juta, tiba-tiba dapat 1 juta, rezeki Allah beri, dekat Allah tak kurang 1 juta. Ya? Yang Allah beri pada kita banyak mana pun nikmat, nikmat tu tidak akan menjadi kurang pada Allah. Kita kalau bagi kurang. Kita ada simpanan dalam bank kita 10,000, keluar 1,000, tinggal 9,000. Itu kita. Tapi Allah tidak begitu. Allah dia bagilah banyak mana pun kat kita, dia tak akan jadi kurang pada Allah. Khazanah yang ada pada Allah tak akan kurang. Itu hebatnya. Ya? Kita berbeza, kita makhluk. Makhluk memang begitu. Bila ada bagi ke orang kurang. Tapi tidak pada Allah. Kemelaratan adalah suatu bencana. Ya, kalau ada orang hidup dalam melarat, dia ada satu benda yang tak baik. Sebab tu Islam tidak menyuruh kita ni jadi miskin. Islam suruh kita kaya. Islam suruh kita ni ada harta. Bila kita ada harta, sepatutnya kita akan menambah ibadah. Sebab kita ada peluang untuk keluar zakat. Kita ada peluang untuk bersedekah. Kalau tak ada harta, macam mana nak buat? Sebab tu Islam anjurkan orang Islam ni kaya. Orang Islam yang kaya lebih baik daripada orang Islam yang miskin. Ya? Kalau melarat, dia bencana, dia kata. Ya? Ia akan membuatnya rosak dan akan hilang martabat yang dikurniakan oleh Allah. Orang kalau dah jadi susah, dia susah, dia teruk, maka dia akan jadi, kehidupannya akan jadi makin jauh. Ya? Orang yang makin susah hidup ni, dia tak peduli dah tentang agama, dia tak peduli dah tentang ibadah. Sebab dalam kepala dia nak cari jalan macam mana nak dapatkan harta ataupun nak dapatkan sumber dia. Jadi akhirnya ibadahnya akan hilang. Ada orang yang miskin, dia makin dekat, ada. Tapi kebiasaannya, manusia ni kalau dia susah, dia akan jauh daripada agama. Dia akan jadi makin jauh. Sebab apa? Sebab dalam pemikirannya hanya memikirkan macam mana nak cari harta. Ya? Orang yang ditimpa kesusahan, contoh yang diberilah, ya, mereka akan kehilangan. Orang yang ditimpa susah, tiba-tiba susah, mereka akan kehilangan harga diri dan kemuliaan. Orang dah tak hormat. Ini merupakan suatu perkara yang sangat menusuk perasaan apabila melihat orang yang berpakaian compang-camping, baju koyak rabak sehingga nampak auratnya, atau melihat orang yang sampai berjalan pun selipar kasutnya dah koyak apa semua, sampai koyak kaki dia, ya, pecah kaki dia. Ataupun orang yang nak beli makanan, perut lapar tapi nak beli makanan tak mampu nak beli. Pergi kat gerai hanya tengok je jualan-jualan tu, nampak menu lauk ni, masak ni, hanya tengok dan berlalu pergi. Tanpa mampu nak beli. Ya, nak beli tak mampu, hanya dapat tengok dan berlalu dalam keadaan kesedihan. Dan bagi orang yang melihat perkara macam tu, dia perasan ada orang yang macam tu, nak beli tak mampu, dia hanya perhati, tak bantu, itu adalah satu yang bukan tanda orang tu orang yang beriman. Dia nampak ada orang susah, nak beli makanan tak mampu, hanya tengok saja, berlalu dan dibiarkan saja. Yang penting dia dan keluarga dia boleh makan. Ya? Kalau dibiarkan saja, tandanya orang ni bukanlah orang yang kuat imannya. Boleh jadi tidak ada iman sebab tidak mempedulikan, ya, tidak mempedulikan kesusahan orang lain. Terjadi suatu peristiwa, satu kisah kita ceritakan, ya. Satu kisah ketika Rasulullah melihat satu keadaan, Rasulullah jadi sangat sedih. Ya.
Peristiwa ni diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jarir, dia cerita, dia kata pada satu hari kami ni duduk di rumah Rasulullah. Duduk depa ni berkumpul dekat rumah Rasulullah. Kemudian datang beberapa orang, lalu beberapa orang depan rumah Nabi tu. Datang beberapa orang yang dalam keadaan tidak berkasut, tak ada kasut. Mana susah lah tu. Pakaiannya pun koyak-koyak, berjahit-jahit. Jadi kita kenal mereka ni adalah daripada satu kumpulan kabilah dipanggil Bani Mudar, dia kata. Bila kami lihat keadaan tu, kita tengok Nabi, sahabat kata tengok orang ni, dan berjalan beberapa orang ni, kemudian mereka tengok riak wajah Nabi, mereka nampak Nabi menunjukkan riak yang sangat sedih. Sedih Nabi. Kemudian baginda pun masuk ke dalam. Nabi masuk dalam rumah, lepas tu Nabi keluar, tak ada apa-apa. Maknanya apa? Dalam rumah Nabi pun tak ada apa nak bagi. Nabi masuk dalam rumah, sahabat dekat luar duduk ramai-ramai. Nabi bangun masuk. Tak pun Nabi pun keluar. Rupanya Nabi tak ada apa-apa nak. Makna Nabi nak masuk dalam rumah, hajatnya kalau ada benda yang boleh beri, tapi tak ada. Nabi pun keluar kosong juga. Maka Nabi pun panggil Bilal. Nabi kata, Bilal kita azan. Azan, kemudian solat. Sama. Maka azan, bila azan, Nabi pun dah solat dengan sahabat, kemudian Nabi bangun, berkhutbah. Nabi memulakan dengan baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maknanya wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari yang satu, yakni Adam, dan dia menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni Siti Hawa. Dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Nabi mulakan ayat khutbahnya dengan membaca ayat Al-Quran berkenaan bahawa kita ini berasal daripada satu sumber, iaitu Adam dan Hawa. Walaupun sekarang ni nampak ini kabilah ini, tapi berasal kita daripada satu makhluk yang Allah jadikan dahulu. Dan juga kemudian kita kena jaga hubungan. Kemudian Nabi Jarir kata, Nabi sambung lagi ayat Quran. Nabi kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ni semuanya tentang takwa. Nabi baca tentang ayat takwa. Kemudian Nabi kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maknanya dengan buat segala Allah suruh dan tinggal yang dilarang. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari kemudian, hari besok, yakni hari kiamat. Kita bertakwa, kena tengok kita ni dah buat persediaan belum untuk hari akan datang. Itu ayat dia, makna dia. Kemudian Rasulullah pun menyambung dengan khutbahnya. Nabi kata, hendaklah setiap orang bersedekah dari dinar yang dia ada. Setiap orang yang dengar ni, sekarang Nabi kata kena bersedekah dengan apa yang dia ada. Dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, daripada segantang gandumnya ke, ataupun daripada segantang kurma dia, sebekas kurmanya ke, sehingga baginda mengakhiri ucapannya dengan berkata, walaupun kamu bersedekah hanya dengan setengah biji kurma. Maknanya orang yang senang boleh bagi dinar, orang yang susah pun dia boleh bagi dalam bentuk setengah biji kurma. Tetap Nabi suruh, paksa. Ini adalah arahan. Kemudian Jarir pun cerita, tak lama kemudian, bila selepas je Nabi khutbah itu, sahabat-sahabat pun bangun. Ada seorang daripada orang Ansar, Jarir kata, dia bawa satu kotak yang berisi yang berisi dia isi barang-barang keperluan yang memang kalau nak pegang dengan tangan, dua tangan tak muat. Satu kotak, satu bekas. Kemudian datang pula orang lain bawa macam tu juga. Sehingga dia kata, aku melihat satu longgok makanan, satu longgok pakaian.
punya sahabat-sahabat, bila Nabi beri arahan, sahabat-sahabat terus beri. Ya. Ketika itu aku lihat wajah Rasulullah SAW berubah menjadi cerah dan berseri-seri. Asal tadi Nabi sedih tengok keadaan tu, Nabi masuk rumah Nabi tak ada apa nak bagi. Tapi bila Nabi seru sahabat, sahabat tidak ada lagi memikirkan tentang siapa macam mana, sahabat terus keluarkan. Ya, beri apa yang diseru oleh Nabi. Kemudian Nabi pun menyambung sabdanya. Bila melihat sahabat-sahabat ni, ya, sahabat-sahabat ni sahut apa yang Nabi seru, Nabi pun bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'." Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, ya, selepas Nabi tengok orang bagi ni, ya, Nabi kata, siapa yang memberi contoh, siapa yang memulakan memberi contoh yang baik. Contoh tadi, bila Nabi seru je, bangun sahabat yang pertama siapa? Sahabat Ansar bangun dulu. Bila dia bangun, dia bawa, sahabat lain pun ikut. Nabi kata, siapa yang memulakan satu perkara yang baik, dan perkara baik yang dia buat itu menjadi contoh kepada orang lain, untuk orang lain ikut apa yang dia buat. Ada benda baik, kita buat, kita mula, orang lain tengok je. Kemudian orang tengok, kita buat terbaik, orang ikut. Nabi kata, orang yang ikut tadi, dia dapat pahala, dan kita yang memulakan tadi dapat pahala seperti mana orang yang kemudian buat. Itu amalan baik. Ya. Sebab tu ada amalan kita kata kena buat secara sembunyi. Ada amalan, ya, kena buat secara senyap, tak boleh orang tahu. Kita takut riak contohnya. Tetapi ada amalan ketika tertentu, kita kena tunjuk pada orang, memulakan sebagai memberi galakan orang lain buat. Nabi kata kalau kita buat macam tu, kita buat sesuatu benda baik, kemudian orang ikut perbuatan baik kita, setiap orang yang buat itu dapat pahala, dan kita juga akan dapat pahala yang orang tu buat, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit pahala yang orang tu dapat, kita dapat. Kalau seorang buat, dapat. Kalau ramai lagi buat, maka pahala setiap orang yang buat tu dapat. Ya, sebab itu kadang-kadang ada usaha kita memulakan satu benda yang baik, kita kena mulakan dahulu. Ya, kadang-kadang kita kena tunjukkan contoh, ya, supaya orang ikut, dan insya-Allah bila kita buat begitu, maka kita akan dapat amalan-amalan baik yang orang buat, kita pun dapat. Itu satu. Dan barang siapa Nabi kata dia buat satu perbuatan buruk, orang lain tengok dan orang ikut. Dia buat benda buruk tapi menarik, suka orang tengok dan orang pun ikut. Benda buruk tu datangkan dosa. Maka dosa yang dibuat oleh orang kemudian pun dia akan dapat dosa yang sama. Orang yang buat dapat dosa, dia yang tunjuk mula orang ikut pun dia dapat dosa. Akhirnya dosanya menjadi bertambah. Dia buat satu, dia dapat, kalau 10 orang buat, dia akan dapat 11 dosa. Dosa dia dan juga dosa 10 orang yang mengikut. Ya. Tak kurang juga, sama macam pahala tadi, tidak dikurangi walaupun sedikit pun dosanya. Baik. Ucapan baginda itu merupakan seruan kepada kaum muslimin supaya berlumba-lumba berbuat kebajikan, seperti mengumpulkan dana untuk membantu kaum fakir miskin dan sebagainya. Ucapan Rasulullah SAW sekaligus juga memperingatkan orang yang melakukan perkara buruk yang menimbulkan masalah kepada masyarakat, sehingga orang yang datang pada masa berikutnya, orang yang kemudian buat benda yang buruk seperti yang dia buat, akan memikul akibat buruknya itu. Ya, dia akan pikul. Orang yang kemudian buat dapat dosa, dia pun dapat. Ya, kita tengok contoh dalam sejarah dunia yang diceritakan bagaimana di Turki contohnya kan. Di Turki, seorang yang dianggap tokoh di Turki, dia ubah cara hidup Islam. Kan? Dia ubah cara hidup Islam. Azan tak boleh dalam bahasa Arab, kena bahasa Turki. Kan?
dia ubah, dia buat tu dia berdosa, orang yang buat kemudian ikut, orang tu pun berdosa dan dia akan dapat dosa. Berapa ramai satu negara punya dosa dia pikul. Sebab itu, ya, macam mana akhirnya, pengakhirannya ditunjuk dengan pengakhiran yang buruk. Itu sebab apa? Sebab dia memulakan diikut orang lain, maka dosa-dosa semua orang yang buat selepas dia akan dapat juga. Kita takut macam tu, kita tak nak macam tu. Kita nak sekarang ni, kita buat satu benda yang baik, orang ikut. Sebab kita nak pahala. Kita tak nak kalau kita ada buat satu benda yang buruk, kita ingat kita saja, rupanya orang perhati dan orang ikut, parah kita. Kalau ikut tu bergenerasi. Kalau yang ikut tu daripada generasi ke generasi, lagi parah. Tak habis. Kalau ikut atas kebaikan, generasi demi generasi, alhamdulillah. Itulah nikmat yang kita akan dapat. Itulah pahala yang mengalir, yang tak akan putus. Baik. Fitrah manusia ni, dia sangat mencintai harta kekayaan. Kita ni memang biasalah. Siapa pun, dia nakkan harta. Ya, tuan-tuan, kita sini dah pencen pun nak lagi harta ni kan. Mana ada kata tak nak harta? Siap tanya lagi, pencen dah masuk belum ni? Pencen dah masuk belum? Sebab apa? Harta nak. Ini fitrah manusia. Semua orang macam tu. Ya, yang tak, walaupun dia fitrah ni maknanya semula jadi manusia, semua macam tu, tapi ada sebahagian kecil dia tak macam tu. Fitrah dia manusia semua nak harta. Tapi dalam keadaan macam tu, ada pula sebahagian yang tidak mementingkan harta. Ini dipanggil ahli sufi, dipanggil. Ahli sufi dia tak nak, dia tak pentingkan harta, dia tak fikir pun tentang harta. Contoh kita cerita dulu, zaman Nabi ada kumpulan, satu kumpulan seumpama Abu Hurairah. Tak sibuk cari harta. Tak sibuk nak buat rumah. Tak sibuk nak cari keluarga. Tak sibuk nak cari harta. Apa yang ada, tak ada. Banyak lapar daripada kenyang. Ini ada. Tetapi kebiasaannya, kita ni nakkan harta. Siapa pun kita, mesti kita nak. Ya, itu fitrah kita. Ya. Dan adakah salah kita nakkan harta? Dia tidak salah sekiranya kita ni dapat harta, kita ini manfaatkan untuk masyarakat dan juga untuk agama sama. Bukan sekadar untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, maka ia akan jadi salah. Kita sebut tadi, dalam harta kita itu ada sebahagian kecil untuk orang lain. Baik, seandainya kekayaan di muka bumi ini diberikan seluruhnya kepada seorang manusia, kalaulah semua harta yang dekat dunia ni longgok pada kita seorang, ya, atau seandainya dia menguasai seluruh kekayaan itu, tentu dia, kalaupun dia jadi orang paling kaya dalam dunia ni pun, ya, sifat dia tak akan nak bagi macam tu je ke orang. Dia tak akan nak bagi sumbangan pada orang. Sifat manusia. Sebab apa? Walaupun dia sangat kaya, tetap dia akan jadi bakhil, kedekut. Ya, walaupun dia kaya, tapi bukanlah kita kata semua. Ada orang kaya yang pemurah. Ada. Tetapi kebiasaan manusia, dia semakin banyak harta, tetap dia makin kedekut. Makin susah dia nak beri sedekah. Sebab apa? Itulah gagah manusia. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Isra. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan lam saktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakanlah wahai Muhammad. Ya, Allah kata, jikalah manusia ni, jikalah kita ni diberi peluang untuk memiliki perbendaharaan Allah. Kalaulah kita ni diberi peluang untuk memiliki kekayaan yang Allah ada tu. Kekayaan yang Allah ni tak ada manusia boleh dapat. Kita ni dapat sikit je. Ya. Tak luak pun daripada perbendaharaan Allah. Allah kata kalaulah ada manusia Allah beri perbendaharaan dia boleh miliki, ya, pada ketika itu tentu kamu juga akan berlaku bakhil. Dah ada perbendaharaan Allah ni, makna perbendaharaan Allah ni, makna kita sebut tadi, kalaulah kita bagi kat orang, dia tak akan kurang. Sebab perbendaharaan Allah dia tak kurang. Simpanan kita yang kurang. Simpanan kita bagi kat orang dia kurang.
Tapi yang Allah punya, kalaulah kita miliki, kita ni disuruh bagi ke orang. Kalau kita bagilah ke orang pun, dia takkan kurang, pun tetap kita bakhil. Ini sifat manusia. Ya. Kalaulah macam tu, manusia tetap juga akan berlaku bakhil ni, kedekut. Kerana apa? Kerana dia takut habis. Dan sememangnya manusia itu, Allah kata sifatnya bertabiat bakhil dan juga kedekut. Qatura, sangat kedekut. Manusia ni sifatnya sangat kedekut. Ya. Begitulah kita. Kita ni alhamdulillah bukanlah orang yang kaya. Kan? Orang yang sederhana, yang biasa. Jadi kita ni kurang kedekut. Maknanya kalau makin kaya, sifat ni akan jadi makin kedekut. Tetapi kalau orang yang makin kaya, dia jadi orang yang pemurah, maknanya dia adalah orang yang selamat dan juga orang yang dipelihara oleh Allah. Kalau kita ni sangat kaya tetapi pemurah, maka kita ini orang yang diberi keselamatan oleh Allah. Tetapi kalau kita kaya, kedekut, maka rugilah kita. Islam menjelaskan bahawa keuntungan dunia dan akhirat tidak akan diperoleh oleh manusia kecuali mereka dapat mengalahkan perasaan dan tabiat kikir dalam jiwa sehingga dapat menjadikan dirinya seorang pemurah dan juga dermawan. Ya, Islam ni ajar kita boleh cari kekayaan, carilah banyak mana pun, tapi dalam masa yang sama latih diri kita, latih jiwa kita ni jangan kedekut. Kena latih. Bermula sekarang. Jangan kita fikir saya kaya besok, saya ni pemurah. Masa ni tak pemurah. Masa belum kaya ni kita pun kedekut dah. Jangan anggap bila kaya esok kita jadi pemurah. Takkan jadi. Dia kena sekarang. Keadaan kita sekarang ni macam mana? Maka kita kena pemurah. Sebab tu dalam cerita tadi, dalam kisah yang Nabi cerita tentang Bani Mudar tadi, sahabat cerita, memang ada sahabat. Memang ada sahabat yang memang susah sangat. Tapi dia tetap juga bagi sumbangan dalam bentuk setengah buah tamar. Itu yang dia ada. Sebab dia makan pun bercatu. Dia makan bercatu. Jadi yang catu dia bagi. Sebab Islam ajar begitu. Dia pemurah ni bukan sebab ada harta. Tak ada harta pun Islam ajar pemurah. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka merekalah orang yang berjaya. Islam dia ajar kita ni jangan kedekut pandang diri kita. Dalam satu kisah dalam perang Yarmouk. Ya, perang Yarmouk satu perang yang besar, yang hebat, ramai sahabat yang syahid. Ya, perang Yarmouk. Perang tu selepas berlaku pertempuran fighting serang bertemu ni, bila perang tu dah selesai, sahabat-sahabat yang kuat ataupun yang masih ada tenaga, dia pergi tengok, ya, dia tengok cari mana sahabat yang masih hidup, yang terbaring, ya, yang luka parah, pergi tengok mana yang masih boleh diselamatkan. Ni sahabat-sahabat yang walaupun mereka pun penat, mereka pun cedera, tapi mereka ni masih ada upaya lagi, pergi tengok, pergi cek, ya, mana yang orang yang kafir, mana yang sahabat-sahabat yang masih boleh diselamatkan. Sahabat ni dalam cari-cari ni, satu kisah tu dengar satu suara seorang sahabat yang sedang merintih, sakit. Sebab dia cedera parah, dah nazak dah, tengah cedera parah ni. Bila dengar suara merintih ni, sahabat seorang ni dia pergi, dia tengok sahabat ni dalam keadaan kepayahan lah, maknanya dah teruk sangat dah. Dan sahabat yang cedera parah ni kata dia minta air. Dia nak air, nak minum. Maka sahabat yang masih boleh bantu tadi, dia pergi ambil air. Baru dia nak hulur air tu kat mulut, tiba dengar ada suara yang lain. Yang sama tengah cedera parah,
sama juga minta air. Sahabat yang cedera parah tadi, yang air dia tadi dah nak masuk mulut, ni yang cedera parah ni, dia kata pergi bagi kat orang sebelah. Dalam keadaan kepayahan tu, dalam keadaan yang tengah nazak, dia kata, dia bagi isyarat, bagi orang sana dulu. Bagi sahabat yang dia dengar suara tadi. Sahabat yang tadi pun pergi bawa ke sana. Baru nak suap mulut, dengar suara ketiga. Pun sama yang kedua ni pun bagi isyarat. Kisah ni ada ditulis dalam kitab tafsir. Ya, kisah perang Yarmouk ni ada ditulis dalam kitab tafsir. Maka yang sahabat yang kedua tadi pun suruh pergi ke sana juga. Jadi sahabat ni pergi, bila sampai kepada yang ketiga, dia tengok yang ketiga yang berbunyi tadi tu dah syahid, dah meninggal dunia. Tak sempat nak menggait. Maka dia patah balik kepada yang kedua, tengok yang kedua juga telah syahid. Dia patah balik yang pertama juga telah syahid. Akhirnya tiga-tiga tak dapat minum air. Mana? Kalau kita tengok, ini yang tarbiyah Nabi bawa. Ini yang didikan Islam bawa. Dalam keadaan mereka pun keadaan macam tu, punya susah, tak fikir diri. Tetap fikir sahabat, tetap fikir saudara se-Islam. Pandang orang lain. Tak apalah, kita tak apa, bagi orang lain dulu. Ya. Dalam satu lagi kisah, bagaimana Nabi SAW satu ketika, dia kisah ni hampir sama dengan kisah yang kita cerita tentang Bani Mudar tadi. Dan kita tafsir cerita, bagaimana satu hari ketika Nabi tengah duduk dengan sahabat dalam masjid Nabi, tiba-tiba masuk seorang dalam masjid, kata, "Ya Rasulullah, tolonglah saya. Saya ni dah banyak hari tak makan. Kelaparan saya dah lapar sangat dah. Tak ada apa yang saya boleh makan." Dalam keadaan minta. Memang zaman Nabi SAW, sahabat majoriti susah. Ya, zaman Nabi, zaman tak macam kita. Kehidupan Nabi dengan sahabat diuji dengan kesusahan. Jadi ada sahabat yang susahnya sangat susah. Sahabat ni tadi kata, "Rasulullah, tolonglah saya dah lama sangat ni, kelaparan sangat ni." Maka Nabi SAW suruh seorang sahabat pergi ke rumah Nabi, pergi tengok. Tanya Aisyah, "Tolong siapkan makanan bagi pada sahabat ni." Lelaki seorang sahabat ni pun pergi rumah Nabi. Bila tanya Aisyah kata, "Minta maaf ya Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, rumah Nabi pun tak ada apa nak bagi. Kat rumah tak ada apa nak bagi." Maka sahabat ni pun balik, berjumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, isteri Nabi kata tak ada apa nak bagi, kosong." Maka Nabi pun seru pada sahabat, siapa yang boleh bantu sahabat ni, Allah akan beri rahmat pada dia. Siapa yang boleh bantu? Bangun cepat seorang sahabat bangun cepat, dia dulu. Dia kata, Ya Rasulullah, saya settlekan. Ya Rasulullah, saya selesaikan ni, jangan risau, saya bawa dia balik. Maka sahabat ni pun bawa balik ke rumah. Bila sampai di rumah, sahabat ni pergi jumpa isteri dia. Tanya, "Siapkan yang saya bawa ni, ini tetamu Rasulullah ni. Ini tetamu Rasulullah, bukan tetamu kita, tetamu Rasulullah." Maknanya orang yang dimuliakan oleh Nabi. Jadi sekarang ni tolong siapkan makanan untuk dia. Isteri dia kata, "Minta maaf lah, kita pun tak ada makanan ni. Kat rumah kita pun tak ada makanan. Yang ada hanya sikit je. Ini pun untuk anak kita yang kecil ni. Ini pun yang ada ni simpan untuk anak kita yang kecil ni." Maka sahabat ni kata, "Bagilah, sebab saya dah janji dengan Rasulullah. Bagi juga kat dia. Anak kita nanti kalau dia menangis, tepuklah dia, bagi dia tidur. Tidurkan dia. Yang ada tu kita bagi kat dia. Kita macam mana? Kita puasalah malam ni," dia kata. Memang dia buat. Besoknya dia jumpa Rasulullah. Dia cerita pada Rasulullah. Masa tu Rasulullah jumpa dia, Rasulullah dah senyum dah. Rasulullah kata, "Allah dah ceritakan pada aku apa yang kamu buat. Dan Allah telah beri rahmat dia kepada kamu." Itu dia. Macam mana keadaan sahabat dengan sifat pemurah mereka. Bukan sekadar Nabi SAW itu memang pemurah dah. Tetapi apa yang dibuat oleh Nabi menjadi amalan, menjadi ikutan pada sahabat-sahabat. Dan kita pula, adakah kita hanya nak sampai kepada sahabat saja pemurah? Sampai kat kita, hilang pemurahnya. Maka kita mengambil iktibar daripada apa yang kita pelajari malam ni,
apa yang kita kisahkan pada malam ini, mudah-mudahan itu juga menjadi sifat kepada kita. Menjadi orang yang pemurah, orang yang tidak kedekut, orang yang tidak bakhil, insya-Allah. Kadar itu untuk malam ni. Mohon maaf salah silap sebagainya. Ya, puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusahbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa. Wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.